Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kamal Firmansyah Kamaluddin. Dan saya Atikah memenai berikut paparan utama Nasional 8 edisi 8 Mei. Kotakan janji berkhidmat untuk rakyat. Operasi mencari seorang lagi mangsa nahas, lokasi pencarian dikecilkan. Bot ditemui karam di perairan Simpang Bengayau. Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-11 telah pun selesai semalam dengan BN cemerlang memenangi 72 daripada 82 kerusi dan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menzahirkan rasa syukur dengan kemenangan BN. Beliau yang juga pengerusi BN turut mengucapkan terima kasih kepada para pengundi atas kepercayaan mereka terhadap BN. Datuk Seri Najib mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satim yang telah mengetuai jentera pilihan raya BN dengan cemerlang. Beliau juga menyampaikan ucapan tahniah kepada calon-calon BN yang telah dipilih rakyat. Pesannya kotakan segala janji yang diberi dan berkhidmat untuk rakyat. Datuk Seri Najib menyatakannya menerusi catatan dalam blognya najibrazak.com. Bagaimanapun katanya, kejayaan cemerlang BN ini diiringi perasaan amat sedih berikutan nahas helikopter Khamis lalu. Semua 6 penumpang helikopter berkenaan merupakan sebahagian daripada mereka yang gigih melaksanakan tugasan dan tanggungjawab masing-masing. Komitmen, kerja keras dan pengorbanan mereka akan terus dikenang. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut berjanji tidak akan mensia-siakan mandat dan kepercayaan yang diperoleh BN demi memastikan Sarawak akan terus makmur, membangun dan maju seiring dengan kemajuan negara. Lagi mengenai keputusan Pilihan Raya Umum DUN Sarawak seketika nanti, kita beralih ke laporan nahas helikopter AS350 di Sebuyau, Sarawak. Operasi mencari dan menyelamat SAR seorang lagi mangsa nahas helikopter AS350 hari ini yang tertumpu di Sungai Batang Lupar seluas 870 km persegi menjumpai 3 lagi serpihan helikopter tersebut. Penemuan terbaru pada 9.45 pagi ini oleh APMM adalah satu cushion yang belum dikenal pasti tapi dijangka daripada helikopter tersebut di kawasan Pulau Triso dekat Muara Batang Lupar dan di penemuan terbaru juga adalah tail boom helikopter tersebut, iaitu di lokasi Sungai Merah, lebih kurang 4 km timur laut daripada Lingga. Sementara itu, satu lagi serpihan dipercayai dari helikopter AS350 ditemui oleh pasukan SAR petang tadi. Misi SAR hari ini melibatkan 3 pesawat helikopter, 20 buah kapal dan bot serta 6 pengangkutan darat yang membabitkan 650 anggota daripada pelbagai agensi. Fokus operasi SAR di Batang Lupar kini juga dikecilkan untuk memudahkan kawasan carian di beberapa titik penting. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Tuan Nur Hisham Muhammad berkata, kawasan carian kini ialah sepanjang 10 km berbanding sekarang 15 km. Beliau memberitahu media di Kuching selepas membuat tinjauan udara dalam SAR nahas udara di Lingga. Pasukan SAR dalam pada itu berkemungkinan mempertimbang penggunaan pukat dalam misi pencarian mangsa. Kaedah lain termasuk penggunaan sonar oleh TLDM dan drone dari Telekom Malaysia bersama JPAM dalam usaha mengesan bangkai helikopter terbabit.
Kaedah lain katanya termasuk penggunaan sonar oleh TLDM dan drone dari Telekom Malaysia bersama Jepam dalam usaha mencari mangsa terakhir serta mengesan bangkai helikopter terbabit. Data serta maklumat dari kedua-dua peralatan itu akan dianalisa bagi membantu operasi. Datuk Seri Muhammad Sabtu turut mengesahkan masa penemuan sebuah beg galas, 2 keping serpihan serta 1 tempat duduk yang dipercayai dari helikopter malang itu ditemui di antara pukul 8.50 hingga 9.45 pagi. Ditanya mengenai kemungkinan juruterbang itu terperangkap dalam helikopter berkenaan, beliau berkata pasukan SAR tidak menolak kemungkinan tersebut. Sementara itu, penyelam TLDM sekali lagi akan melakukan selaman setelah air surut di kawasan yang dijangka kemungkinan besar bangkai helikopter itu berada. Sementara itu, jenazah Ahli Parlimen Kuala Kangsar, Allahyarham Datuk Wan Muhammad Khairil Anwar telah selamat dikebumikan pagi tadi. Jenazah Allahyarham diterbangkan dengan pesawat TUDM dari Pangkalan Udara TUDM Kuching kira-kira pukul 4 pagi tadi. Tiba di lapangan terbang Sultan Azlan Shah Ipoh pada pukul 6.45 pagi. Jenazah Allahyarham Datuk Wan Muhammad Khairil selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Al-Ghufran, Bukit Candan, Masjid Ubudiah, Kuala Kangsar, Perak kira-kira jam 9.15 pagi tadi. Ketibaan jenazah di perkarangan Masjid Ubudiah disambut ribuan penduduk setempat termasuk saudara mara terdekat serta kenalan. Turut berangkat pada majlis pengkebumian itu, Raja Muda Perak Raja Jaafar Raja Muda Musa, Raja Puan Besar Perak Raja Mahani Raja Shahar Shah dan Raja Dihili Perak Raja Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah. Selain anggota keluarga turut hadir di tanah perkuburan bagi memberi penghormatan terakhir ialah Menteri Pendidikan Datuk Seri Mazhir Khalid, Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Menteri Besar Perak Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Kita kehilangan seorang pemimpin yang telah banyak berjasa kepada negara dan sangat disenangi oleh rakan-rakan dan sahabat handai. Kita bukan saja kehilangan seorang sahabat tetapi juga seorang pemimpin. Dia seorang yang rajin bekerja dan sebagainya. Kami yang berada bersama-sama ini dapat merasai itu. Dan kita rasa kehilangan yang amat sangat seorang ahli politik yang bekerja begitu keras untuk negaranya, untuk memberi yang terbaik kepada negaranya. Allahyarham yang juga merupakan pengerusi Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB meninggalkan seorang isteri Datin Mastura Muhammad Yazid dan 4 orang anak iaitu Wan Emir 26 tahun, Wan Imar 25 tahun dan Wan Iskandar 23 tahun serta Wan Amar 19 tahun. Allahyarham Datuk Wan Khairil Anwar Wan Ahmad disifatkan sebagai anak yang soleh dan sentiasa menghubungi kedua ibu bapanya. Bapa kepada Ahli Parlimen Kuala Kangsar itu, Wan Ahmad Wan Yusof berkata anaknya itu sentiasa mengambil berat berkaitan kesihatan dirinya dan ia kerap mencari keutamaan serta topik perbualan mereka. Walaupun terkejut dengan kejadian yang menimpa anak sulungnya itu, namun beliau reda. Memanglah pada mula tu terkejut dengan keadaan suasana tu, memanglah ada yalah emosi je tu. Pertama tu memang lebih double face satu benda yang mengejut tu. Tapi akhirnya saya beritahu dia lah, masalah kita harus tengok hakikat. Ini ketentuan, kehendak kita, kehendak siapa pun. Mungkin Allah lebih menyayangi dia. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas majlis pengebumian di Tanah Perkuburan Islam Ghufran, Bukit Candan, Kuala Kangsar. Dalam pada itu, beliau turut menghargai keprihatinan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan semua pihak yang tidak putus mendoakan kesejahteraan sehingga semua urusan selamat disempurnakan. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menerusi catatan terbaru di laman rasmi Facebook berkata beliau kehilangan seorang rakan yang banyak menyumbang kepada kerajaan rakyat dan UMNO. Datuk Seri Najib turut mendoakan agar roh Allahyarham Datuk Wan Muhammad Khairil Anwar ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Semalam, Datuk Seri Najib turut bersama keluarga Allahyarham di Hospital Umum Sarawak. Allahyarham Datuk Wan Muhammad Khairil Anwar juga merupakan pengerusi Lembaga Minyak Sawit Malaysia serta pernah berkhidmat sebagai anggota Dewan Undangan Negeri Bukit Candan.
Sementara itu, jenazah Allahyarham Asmuni Abdullah, 52 tahun, selamat dikebumikan pukul 9.57 minit pagi tadi berdekatan kubur isterinya, Datuk Noriah Kasnon, di tanah perkuburan Islam Kampung Batu 12, Sungai Burung, Tanjung Karang, Selangor. Sebelum itu, jenazah disembayangkan di Masjid Ar-Rahmah dengan dihadiri hampir 200 jemaah termasuk ahli keluarga Allahyarham, sanak saudara dan sahabat handai yang berkumpul di pekarangan masjid berkenaan sejak awal pagi diselubungi perasaan sedih dan pilu. Turut hadir memberi penghormatan Ahli Parlimen Tanjung Karang Datuk Seri Noh Omar. Terdahulu, pesawat C-130 Hercules Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM yang membawa jenazah tiba di Pangkalan Udara Subang jam 7.45 minit pagi. Terdahulu di Kuala Nerus, jenazah Lance Korporal Ahmad Sobri Harun tiba di lapangan terbang Sultan Mahmud pukul 6.20 minit pagi. Turut bersama mengiringi jenazah ibu dan bapa Allahyarham, Harun Muda dan Fauziah Musa serta 3 adik-beradiknya. Solat jenazah disempurnakan di rumah keluarga Allahyarham di Kampung Bukit Cempaka, Batu Rakit sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Tok Mek Ngah. Turut hadir Menteri Besar Ahmad Razif Abdul Rahman. Ketua Polis Negeri Datuk Rosli Abdul Rahman berkata pihaknya sedia membantu keluarga Allahyarham. Kita akan gunakan duit tabung kebajikan sukan dan sosial dan juga daripada tabung amanah perwira PDRM, dan sudah tentu kalau beliau ada insurans dan sebagainya, sudah tentu pihak insurans akan membuat pembayaran pampasan kepada beliau lah. Jadi selain daripada itu, saya juga ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada seluruh pimpinan Kerajaan Negeri Terengganu, seluruh penduduk-penduduk kawasan Kampung Bukit Cempaka ini dan seluruh pegawai-pegawai kanan polis, pegawai-pegawai rendah dan juga pegawai-pegawai awam polis kerana telah sama-sama membantu menyelesaikan dan membantu dalam semadikan jenazah arwah pada pagi ini. Kali terakhir Allahyarham Ahmad Sobri pulang ke kampung bulan lalu dan berkesempatan membawa keluarganya bercuti di Cameron Highland. Di Subang Jaya, suasana sedih dan pilu menyelubungi kediaman Ketua Setiausaha Kementerian Perusahaan, Perdagangan dan Komoditi Mendiang Datuk Dr. Sundaran Annamalai. Lebih 200 orang termasuk sanak saudara dan sahabat handai menziarahi keluarga mendiang. Antara yang menziarahi mendiang ialah Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, Timbalan Menteri Pendidikan Datuk P. Kamalanaden dan Ketua Setiausaha Perbendaraan Datuk Dr. Muhammad Irwan Serigar Abdullah. Satu kehilangan yang besar kepada negara, kepada saya, diri saya secara peribadi dan untuk masyarakat India. Kerana untuk masyarakat India, boleh dikatakan he was the highest civil servant which we had. So it's a big loss because he's a very highly qualified man. Datuk Dr. Sundram adalah kawan saya sejak tahun 84. Lebih daripada 30 tahun saya kenali dia. Seorang yang jujur, ikhlas, berintegriti tinggi. Kami bekerja sama di Kementerian Kewangan untuk tempoh yang lama sebelum beliau menjadi ED di Bank Dunia. Saya rasa amat terharu atas kepergian yang berbahagia Datuk Dr. Sundran. Beliau merupakan seorang sahabat baik yang saya telah lama kenali apabila beliau berada dengan Kementerian Kewangan. Beliau merupakan seorang pakar rujuk dalam bidang ekonomi apabila dan merupakan seorang kaki tangan awam yang begitu bijak. Mendiang Datuk Dr. Sundran yang berasal dari Taiping Perak meninggalkan 2 orang anak dan isteri Datin Talagawati R. Karapayah. Datuk Dr. Sundram pernah berkhidmat sebagai pengarah eksekutif dalam Lembaga Pengarah Bank Dunia dan Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Kewangan. Mayat mendiang dibawa ke krematorium Kampung Tunku untuk upacara pembakaran mayat mengikut agama Hindu hari ini.
Sokongan besar-besaran masyarakat bandar atau urban swing membawa kepada kemenangan besar BN dalam PRU Dun Sarawak ke-11. Datuk Seri Najib turut menyifatkannya sebagai kemenangan cemerlang dan menunjukkan keyakinan rakyat terhadap kepimpinan Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satim. Dalam sidang media selepas kemenangan BN malam tadi, Datuk Seri Najib berkata, keputusan pilihan raya umum Dun Sarawak menunjukkan satu perubahan besar dalam politik di bumi Kenyalang itu. Menurut Perdana Menteri, perubahan itu dapat dilihat menerusi pemulihan kepada parti-parti seperti SUPP yang berjaya menguasai beberapa kerusi dan merampasnya daripada DAP. Urban swing ini telah menyebabkan parti DAP kehilangan 5 kerusi daripada 12 hingga tinggal 7. Urban swing ini menunjukkan revival kepada parti SUPP khususnya. Dan kita berharap bahawa dengan pemulihan ini, dengan pemulihan pada parti-parti seperti SUPP dan parti-parti yang lain dalam Barisan Nasional ini, kita akan dapat memperkokohkan Parti Barisan Nasional sebagai satu keluarga. Datuk Seri Najib juga berkata, tim Adnan telah mendapat mandatnya tersendiri untuk menerajui Sarawak. Dengan semangat OHA-nya dan UU-nya, saya percaya di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Adnan Satem dan didukung sepenuhnya oleh Kerajaan Pusat dan Barisan Nasional, saya yakin masa depan rakyat Sarawak terjamin sepenuhnya. Perdana Menteri menegaskan kemenangan yang begitu cemerlang menunjukkan keyakinan rakyat Sarawak yang tinggi kepada perkongsian kuasa antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Dalam sidang media sama, Tan Sri Adnan turut mengulas mengenai kejayaan BN Sarawak dalam menguasai sokongan pengundi di kawasan bandar, terutama majoriti penduduk Cina. Lose or the DAP managed to retain their seats, it is with a decreasing majority. Clear message that the DAP have lost ground, not only in the rural but also in the urban areas. And in all the new constituencies, 11 constituencies, we carried them all the 11 new constituencies. And in terms of absolute votes, Baik, sejurus selepas kemenangan BN malam tadi, Tan Sri Adnan Satim mengangkat sumpah jawatan Ketua Menteri. Tan Sri Adnan mengangkat sumpah jawatan untuk penggal kedua menerajui Kerajaan Negeri Sarawak di hadapan Yang di-Pertua Negeri Tun Haji Abdul Taib Mahmud di Astana Negeri di Kuching. Majlis turut disaksikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Kemenangan besar BN di bawah Tan Sri Adnan Satim yang mengetuai pilihan raya negeri buat pertama kali selepas memegang tampuk kepimpinan negeri 2 tahun lepas. Paling memberangsangkan apabila majoriti beliau sendiri meningkat kepada lebih 5,800 undi. Selain beberapa calon mencatat peningkatan majoriti, BN turut menguasai semula 3 kerusi kawasan majoriti Cina, Bawang Asan, Meradong dan kerusi baharu Batu Kitang. Pembangkang sekadar memperoleh 10 kerusi, 7 oleh DAP dan 3 lagi PKR berbanding 15 sebelum ini. Prestasi DAP juga merosot daripada 12 kerusi kepada 7 sahaja. Gerakan kempen besar-besaran tim Adnan antara faktor kemenangan Barisan Nasional sehingga menenggelamkan DAP pada pilihan raya Dun Sarawak semalam. Sambil mengucapkan tahniah atas kemenangan itu, Pengarah Komunikasi Strategi BN, Datuk Abdul Rahman Dahlan berkata,
Protes pengundi di kawasan bandar terhadap DAP menyebabkan peratusan mengundi rendah di kawasan tersebut. Situasi itu jelasnya memberikan isyarat dan gambaran pengundi di kawasan bandar beralih menyokong kepimpinan BN dan berharap ia dapat dikekalkan sehingga pilihan raya akan datang. Isyarat yang paling jelas yang diberikan oleh masyarakat Cina di kawasan bandar ialah isyarat yang diberikan kepada DAP untuk menghentikan budaya politik benci, membenci, menuduh, budaya politik mengadu domba, demonization dan sebagainya, menghina. Ini budaya yang nak ditolak oleh pengundi di kawasan bandar di Sarawak. Meletakkan calon berwibawa dalam pilihan raya, langkah penting memastikan pengundi yakin untuk membuat pilihan. Bagi Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin, faktor itu antara penyumbang utama kemenangan besar Barisan Nasional dalam pilihan raya negeri Sarawak. Mesti ada calon yang berwibawa. Kita tengok Dr. Sim boleh menang di Batu Kawah, Presiden Parti SUPP. Maknanya sebagai calon, beliau adalah calon yang diterima, calon yang berwibawa. So kalau kita nak menang di Semenanjung ni, di kawasan-kawasan bandar, kawasan-kawasan majoriti Cina, parti komponen kita mesti bekerja kuat, bekerja keras seperti mana SUPP buat di negeri Sarawak. Khairi Jamaluddin ditemui media di Kangar Perlis. Kemenangan besar Barisan Nasional pada pilihan raya negeri Sarawak menunjukkan kematangan pengundi demi masa depan mereka sendiri. Ketua Bahagian UMNO Lembah Pantai, Datuk Seri Utama Raja Nongcik, Datuk Raja Zainal Abidin berkata, paling membanggakan politik fitnah sangat kurang berbanding kempen politik di Semenanjung. Ketegasan Kerajaan Sarawak tidak membenarkan pemimpin yang memainkan politik fitnah, satu tindakan yang menghasilkan kesan positif kepada keputusan pilihan raya di negeri itu. Sehubungan itu, beliau berharap trend politik yang berlaku di negeri Bumi Kenyalang itu dapat dibawa ke Semenanjung pada pilihan raya umum ke-14. Dan saya rasa inilah patut kita ke depan. Biarlah politik kepada politik yang positif, politik pembangunan, politik masa depan daripada politik fitnah. Jadi akhirnya bila politik fitnah ni akan memecah belahkan masyarakat dengan cerita-cerita yang tak benar dan akhirnya rakyat berpecah. Dan bila rakyat berpecah, nak bersatukan balik memang berat. Jadi inilah kita nak elakkan supaya apa yang berlaku di Sarawak, di mana kita nampak semua kaum, baik semua bangsa, semua agama dapat bersatu. Dan akhirnya negeri Sarawak tu yang akan dapat keuntungan daripada bersatu. Beliau yang juga penaung komuniti Satu Malaysia Lembah Pantai menyatakan perkara itu semasa merasmikan program Mesra Rakyat dan komuniti Satu Malaysia Apartmen Ria di Bangsar. Politik fitnah, jelas Datuk Seri Utama Raja Nongcik, bukan sahaja merosakkan perpaduan masyarakat, malah menyebabkan komunitinya tidak harmoni sehingga mengabaikan tanggungjawab sosial dalam komuniti. Ini pula susulan 4 individu beserta bot yang hilang di kawasan perairan Pulau Balambangan, Kudat, Sabah Isnin lepas. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia mengesahkan bot yang dinaiki mangsa karam di perairan dekat Tanjung Simpang Mengayau selepas penemuan sebuah bot bersama 2 unit enjin sangkut. Pengarah Maritim Malaysia wilayah Sabah dan Labuan, Laksamana Pertama Maritim Muhammad Zubil Matsum memaklumkan pihaknya menerima laporan berhubung penemuan itu daripada seorang nelayan tempatan selepas pukatnya tersangkut dengan bot terbabit. Operasi SAR ini akan berubah. Bukan bermaksud kita akan tamatkan SAR, tetapi approach pendekatan yang kita akan gunakan untuk pencarian yang seterusnya. Saya jangkakan lebih kepada mencari orang di air. So yang sebelum ni kita cari bot hanyut bersama orang, kita jangkakan dia ada di atas bot. Sekiranya kita dapat mengesahkan, kita dapat timbulkan bot ini dan disahkan, jadi kita akan pergi kepada proses yang berikutnya untuk mencari dan menyelamat orang di dalam air.
Turut dimaklumkan pada sidang media terbaru di Kudat itu, APMM akan menghantar pakar penyelam termasuk unit penyelam TLDM ke lokasi terbabit. Susulan kes dera dan bunuh seorang gadis di Kemaman bulan lalu. Mahkamah Magistrate Kemaman hari ini melanjutkan tahanan reman selama seminggu terhadap 4 sekeluarga yang disyaki mendera gadis berusia 22 tahun itu sehingga mati di Kampung Binjai 26 April lalu. Hakim Mahkamah Session Kemaman Badrul Munir Muhammad Hamdi melanjutkan tahanan reman tersebut bagi membolehkan pihak polis menjalankan siasatan terhadap 4 suspek terbabit sehingga 15 Mei ini. Ia melibatkan bapa kandung mangsa yang berusia 49 tahun, ibu tiri yang berumur 35 tahun dan kedua-dua adik mangsa berumur 21 dan 14 dilanjutkan. Ketua Polis Daerah Kemaman Superintendent Muhammad Said Ibrahim berkata, seramai 5 individu telah dipanggil bagi membantu siasatan berhubung kematian gadis itu. Pihaknya turut memanggil beberapa jiran mangsa bagi mendapatkan maklumat tambahan. Dalam kejadian 26 April lalu, seorang gadis yang mempunyai berat badan hanya 18 kg serta tubuh dipenuhi kesan gigitan telah meninggal dunia. Sehubungan itu, bapa gadis berkenaan telah membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Kemaman memaklumkan anaknya itu meninggal dunia di rumah mereka di Taman Semarak Binjai disebabkan demam panas. Bagaimanapun, selepas pihak hospital Kemaman melakukan pemeriksaan terhadap mayat mangsa, terdapat beberapa perkara yang mendatangkan syak terhadap si mati dan pihak polis telah membuka kertas siasatan. Kes berkenaan disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan Kerana Membunuh. Baik. Berstatus ibu tunggal merupakan cabaran besar yang harus dipikul golongan ini. Apatah lagi jika si ibu mempunyai ramai anak, maka sudah pastinya mereka terpaksa membanting tulang demi menggalas tanggungjawab sebagai ketua keluarga. Dan sempena sambutan Hari Ibu hari ini 8 Mei, kita ikuti laporan yang disediakan Siti Aisyah CP, Ibu Ketua Keluargaku. Saksikan. Mungkin pada pandangan umum, perpisahan merupakan satu perkara yang sungguh menyeksakan. Tetapi ia juga satu permulaan bagi satu kehidupan baru yang pastinya memberikan pelbagai dugaan dan cabaran lebih mencabar kepada insan bergelar ibu tunggal. Bagi Nur Ain Abdul Rahman, keperitan hidup ditinggalkan suami sejak 3 tahun lalu membuatkan dirinya nekat membesarkan 3 anaknya sendiri. Tanggungjawab sebagai ibu dan ayah buatkan dirinya memilih kerjaya sebagai Kapten Bas Rapid KL sejak 2 tahun lalu. Walaupun terpaksa bekerja 14 jam sehari dengan pendapatan sekitar RM3,000 sebulan, ia dirasakan cukup buat mereka sekeluarga tanpa perlu menagih ihsan orang. Pagi yang uruskan diorang sekolah dulu. Hantar diorang sekolah, pukul 6.30 baru yang gerak pergi depo. Sebab tu yang ambil time pukul 7. Depo. Dengan anak, I'm balik kadang dah pukul 9, pukul 10 sampai rumah. Semua time tu je dengan anak-anak. Buat masa ni cukup lagi lah. Walaupun kadang-kadang, yelah, takkan kita nak cerita sendiri, cerita kat orang kan, kita makan nasi dengan telur kan. Cakap, apa cukup sebab I'm pesan dengan anak-anak. Cakap, apa yang ada, kita makan je. Cakap, ada lebih, kita makan lebih. Tak ada, kita makan je apa yang ada. Sebaliknya pula yang berlaku kepada Mas Niza Kasim yang kematian suami pada 26 April tahun lalu akibat serangan jantung. Bukan sahaja menggalas tugas sebagai ibu kepada 5 cahaya mata, bahkan menjadi pencari nafkah tunggal buat keluarganya. Meskipun masih perit untuk dilalui, Mas Niza tetap meneruskan pekerjaan suaminya sebagai pemandu van sekolah yang merupakan punca rezeki keluarga sebelum ini. Hari kedua arwah meninggal tu Kak Mas pun boleh bangkit balik sebabnya arwah pun pesan okey kalau ayah tak ada ibu teruskan kerja ayah, apa yang ayah dah buat sebelum ni ibu sambung je, jangan bagi pelajar-pelajar ni tabai semua tu kan. Pastikan diorang ni sampai sekolah dengan selamat, balik dengan selamat. Jadi semangat yang ditinggal tu dia bagi kekuatan lah.
Wanita berusia 39 tahun ini sedikit pun tidak mengeluh walaupun terpaksa memulakan tugasannya seawal jam 6.30 pagi. Wanita tabah berasal dari Triang Pahang ini sanggup melakukan apa sahaja agar anak-anaknya mendapat yang terbaik dalam hidup mereka. Semangat dan kegigihan mereka patut dijadikan contoh buat wanita di luar sana. Kekurangan dan kelemahan bukan satu kayu penghalang untuk mereka terus bangkit meneruskan kehidupan. Begitu besar jasamu ibu mengharungi kepayahan demi membesarkan anak-anak tanpa mengenal erti penderitaan. Semoga kasihmu ibu kekal selamanya membawa ke syurga. Siti Aisyah Cik P untuk RTM. Program Transformasi Negara NTP yang dilaksanakan berjaya meletak Malaysia di landasan tepat menuju negara maju berpendapatan tinggi menjelang 2020. Ini terbukti apabila negara mencapai skor tinggi 99% bagi program transformasi kerajaan CTP dan lebih 100% bagi program transformasi ekonomi ETP. Ketua Pegawai Eksekutif Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan Pemandu, Datuk Seri Idris Jala berkata, laporan yang dibentangkan pada 26 April lalu adalah tepat setelah diaudit Badan Audit Bebas PricewaterhouseCoopers PwC. Because of this, many countries are looking at Malaysia, our model, want to learn from us. In fact, we've been requested by Tanzania to help the Tanzanian government. I've got 23 people based in Tanzania helping the Tanzanian government, and totally financed by the British government, US government, Swedish government and World Bank. Selain Tanzania, negara lain yang berminat mempelajari model ekonomi NTP ialah India dan Afrika Selatan. Universiti terkemuka dunia, Harvard dan Princeton turut menjadikan Malaysia sebagai kajian kes utama terhadap kejayaan NTP memajukan negara. Beliau ditemui pemberita selepas menjadi tetamu jemputan radio berbahasa Inggeris Trax FM. Usahawan Satu Malaysia OneMed mampu meningkatkan pengetahuan dan kemahiran golongan usahawan yang telah mempunyai perniagaan masing-masing. Melalui OneMed, kerajaan dijangka mampu melahirkan 5,000 usahawan terutamanya di kalangan generasi muda. Berbeza dengan program keusahawanan lain, tahun ini peserta perlu mengikuti pelbagai aktiviti berkonsep Bootcamp OneMed 4.0 selama 2 hari. Melalui program itu, peserta akan diberi pendedahan terhadap pengurusan kewangan efektif, promosi melalui media sosial dan pelan perniagaan lebih komprehensif. Manfaat yang ketara yang saya dapat ni dari segi pengurusan kewangan. Saya sebelum ni saya tidak membuat sistem per-accounting yang baik. Jadi saya akan apply dalam bisnes yang saya jalani sekarang ini. Saya datang sini untuk improvekan lagi apa yang saya tahu pasal perniagaan dan untuk kalau boleh membesarkan lagi nak kaji apa yang ada dalam bisnes, macam mana nak handle benda ni. Setakat ini, hampir 100 program OneMed telah dilaksanakan sejak diwujudkan pada Jun 2013. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Dr. Muhammad Irwan Serigar Abdullah dijangka akan melancarkan program OneMed 4.0 bertempat di Kota Kinabalu, Sabah pada 14 Mei akan datang. Ramai generasi baru kurang mengenali durian Belanda. Selain rasanya yang enak, ramai yang belum tahu khasiat yang terkandung di dalam buah itu. Justru satu kajian tertutup oleh pengusaha ubatan dunia, pokok yang berasal dari hutan tropik Caribbean Amerika Selatan merupakan pembunuh semula jadi sel kanser dengan 10,000 kali lebih kuat daripada rawatan kemoterapi. Justru khasiat tersebut dibangunkan oleh anak muda Bumiputera Nur Hasni Datuk Mahat Nor yang berjaya menghasilkan produk kesihatan pertama di Malaysia menggunakan durian Belanda sebagai bahan utama. Wartawan Nazaruddin Abu Zamil ada butirannya. Seperti negara-negara maju atau membangun yang lain, Malaysia menghampiri peralihan epidemiologi di mana penyakit-penyakit kronik yang berkaitan dengan gaya hidup seperti kardiovaskular dan kanser semakin meningkat.
Justru ia mendorong Nur Husni memulakan perniagaan sejak 3 tahun lalu dengan menghasilkan jus yang diberi nama Annona bersempena nama botani bagi durian Belanda iaitu Annona muricata. Penghasilan jus ini dibantu pelbagai pihak termasuk kajian dan penyelidikan oleh pakar-pakar sains perubatan, makanan dan kesihatan universiti tempatan sejak tahun 2007. Jadi disebabkan buah ini yang agak sukar didapati sekarang dan juga sifatnya yang mudah rosak, cepat masam dan sebagainya, maka kami MOS Nutraceuticals Sdn Bhd mengambil inisiatif untuk mengetengahkannya secara komersial supaya lebih mudah pengguna mendapatkan manfaat perubatannya dan lebih dalam bentuk yang lebih mudah dan praktikal, iaitu dengan memformulasikannya sebagai jus Annona. Durian Belanda ini memberi kesan anti-tumor semula jadi yang sangat kuat dan terbukti secara perubatan menyembuhkan segala jenis kanser. Selain itu, ia berfungsi sebagai antibakteria, berkesan melawan pelbagai jenis parasit dan cacing, menurunkan tekanan darah tinggi, kemurungan serta memulihkan kembali sistem saraf yang kurang baik. Jadi kesan ataupun respons individu juga adalah berbeza. Ada pengguna yang mendapatkan kesan selepas mengamalkan jus Annona dalam masa yang singkat. Ada juga yang memerlukan beberapa bulan untuk mendapatkan kesan positif yang diingini. Jadi ini bergantung kepada tahap keterukan ataupun peringkat masalah kesihatan yang dihadapi. Yang penting jus Annona perlu diamalkan secara konsisten setiap hari. Kini perniagaan yang dimulakan secara kecil-kecilan mampu menembusi pasaran antarabangsa. Malah di bawah program transformasi ekonomi negara, jus Annona mendapat sokongan dan pengiktirafan daripada Kementerian Kesihatan, status halal JAKIM serta Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Laporan Nazaruddin Abu Zamel untuk Berita RTM. Baik, untuk perkembangan sukan kita bersama rakan penyampai Muhammad Akhtar Hamzah. Silakan Akhtar. Assalamualaikum. Terima kasih Kamal dan juga Atika. Menteri Belia dan Sukan Kari Jamaluddin memohon agar FAM dan FMLLP mengadakan perbincangan bagi mengurangkan harga tiket perlawanan akhir Piala FA antara Johor Darul Takzim JDT dan PKNSFC pada 14 Mei depan. FMLLP sebelum ini bertegas untuk mengekalkan harga tiket yang bernilai RM50. Beliau menyarankan agar harga tiket perlawanan akhir tersebut dikurangkan daripada RM50 kepada RM40 dalam usaha mengurangkan beban penyokong untuk menyaksikan perlawanan itu yang akan berlangsung di Stadium Shah Alam. Ini kuasa dan juga keputusan yang dibuat oleh FMLLP, ya. Tetapi di dalam lembaga FMLLP ada wakil daripada Persatuan Bola Sepak Malaysia. Jadi saya harap dalam mesyuarat Exco besok, Exco FM boleh buat keputusan dan boleh memaklumkan kepada FMLLP agar dapat kurangkan harga tiket, ya. Dapat kurangkan harga tiket kembali kepada RM40 dan bagi kemudahan tiket percuma kepada kanak-kanak seperti mana menjadi amalan sebelum ini, ya. Beliau tidak mahu penyokong menganggap apabila liga diswastakan, harga tiket turut dinaikkan dan menjadi beban kepada penyokong. Jelasnya, tanggungjawab terhadap penyokong juga perlulah diutamakan agar manfaat penswastaan liga dapat dirasai semua pihak. Beliau berharap wakil FAM yang berada dalam lembaga FMLLP akan membawa perkara ini dalam mesyuarat jawatan kuasa eksekutif FAM esok di Wisma FAM. Sebelum itu, Kari Jamaluddin turut memberi pandangan dan nasihatnya mengenai kemelut penajaan yang melanda pentas bola sepak negara. Kari berharap kedua-dua pihak yang menaja dan ditaja fahami terma penajaan sebelum dipersetujui. Kefahaman ini mampu memberi manfaat kepada kedua-dua pihak dan bola sepak secara amnya. Kari Jamaluddin Abu Bakar berkata penajaan yang besar bernilai jutaan ringgit adalah sesuatu yang baik dalam pembangunan bola sepak. Namun, ianya akan menimbulkan masalah apabila penaja membuat tuntutan tidak munasabah. Beliau mengulas masalah tajaan yang dihadapi KAFA di Kelantan dan KFA di Kedah. Persatuan negeri mestilah jaga kepentingan persatuan dan mendapat pulangan yang seimbang
daripada penaja. Kalau persatuan tu rasa bahawa pulangan itu tidak seimbang sebab apa yang diminta oleh penaja itu lebih daripada apa yang memadai, maka persatuan masih lagi ada kebebasan untuk tidak meneruskan penajaan tersebut, ya. Khairi menjelaskan kementeriannya tidak mempunyai garis panduan tertentu untuk Persatuan Bola Sepak memilih syarikat penajaan. Beliau berharap Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM turut akan membincangkannya dalam mesyuarat Jawatankuasa Exco minggu depan. Masih lagi dengan perkembangan bola sepak, giliran bekas jurulatih kebangsaan Datuk K. Raja Gopal direhatkan. Persatuan Bola Sepak Sarawak FAS mengambil pendekatan merombak barisan kejurulatihan skuad Liga Supernya menggantikan ketua jurulatih Datuk K. Raja Gopal dengan pembantu jurulatih David Usop. Rombakan dibuat berikutan prestasi hambar skuad bujang senang dalam saingan Liga Super setakat ini. FAS berharap dengan tempoh masa rehat yang agak panjang hingga perlawanan menentang Perak pada 18 Mei di Kuching dan 21 Mei di Ipoh nanti, David Usop dapat menjalankan tugasnya dengan berkesan untuk memantapkan kembali pasukan. Buat sementara waktu, Datuk K. Raja Gopal akan diberi tugas-tugas lain. Sarawak kini menghuni tangga tercorot Liga Super selepas hanya memungut 6 mata daripada 10 perlawanan. Ngap Sayot hanya menang 1 perlawanan, selebihnya seri 3 kali dan tewas 6 kali. Menjelang kejohanan badminton Piala Thomas dan Uber 2016, bekas jurulatih kebangsaan Datuk Misbun Siddiq yakin barisan pemain yang mewakili negara mampu menghasilkan sesuatu yang akan membanggakan Malaysia. Datuk Misbun berkata ini berdasarkan prestasi semasa para pemain yang dilihat mampu mencipta kejutan. Skuad Piala Thomas Negara yang diketuai Datuk Lee Chong Wei mempunyai harapan tinggi untuk mencipta kembali kejuaraan yang dilakukan pada tahun 1992 seandainya segala persiapan pasukan berada di landasan yang betul. Daripada dulu lagi sebenarnya kita adalah lebih kurang top 4 in the world. Jadi dalam 4 terbaik dunia. Jadi walau macam mana pun memang kita sentiasa ada harapan. Even itu hari waktu kita kalah dengan Jepun tu, memang kita ada harapan. Cuma ada beberapa faktor yang membiarkan kekalahan, daripada persiapan ke, daripada pemain-pemain, daripada individu, maksudnya daripada personality pemain-pemain itu sendiri. Tapi kalau ikutkan daripada kaliber, kita tidak kalah daripada kaliber daripada saingan negara lain. Beliau turut mengulas mengenai peluang Datuk Lee Chong Wei dalam misi menggapai emas pertama negara di Olimpik. Harapan tu tetap ada. Cuma jangan tersasar daripada apa yang dia impikan. Kadang-kadang bila dah masa-masa dah dekat, biasa dekat, banyak gangguan-gangguan yang unnecessary punya problem akan arise, maksudnya akan timbul. Jadi biasanya pemain-pemain itu akan lebih tertekan. Kita nampak biasa, tetapi ada kalanya dia akan nampak tertekan daripada beberapa faktor-faktor yang kecil-kecil. Datuk Misbun Siddiq ditemui ketika majlis perkahwinan anak lelakinya, Misbun Syawal Misbun, dengan pasangannya Nur Hidayah Muhammad. Turut hadir ke majlis ini pemangku Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM Tan Sri Muhammad Al-Amin Abdul Majid. Kejohanan balapan dan padang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia MSSM ke-58 yang berlangsung di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Kuala Nerus, Terengganu melabuhkan tirainya semalam menyaksikan kontingen Selangor dinobatkan selaku juara keseluruhan. Naib juara di kedudukan kedua disandang oleh pasukan Sarawak, kontingen Sarawak dan ketiga Johor. Sementara tuan rumah Terengganu menamatkan saingan di kedudukan keempat. Kejohanan yang bermula pada 3 Mei lalu menyaksikan persaingan sengit antara Selangor dan Sarawak. Acara terakhir 4x400 meter menjadi penentu dan Selangor mengesahkan kejuaraan, muncul pemenang pinggan emas. Kejohanan yang berlangsung selama 5 hari ini menyaksikan 17 rekod baharu berjaya dicatatkan berbanding hanya 10 rekod pada kejohanan ke-57 di Kuala Lumpur tahun 2015.
Kejohanan MSSM ke-59 akan berlangsung di Pulau Pinang pada tahun 2017. Terdahulu penutupan kejohanan kali ke-58 ini disempurnakan Pengarah Bahagian Sukan Kementerian Pendidikan Dr. Mehendar Singh. Sementara itu, atlet Negeri Sembilan Muhammad Haikal Hanafi yang dinobatkan selaku olahragawan amat gembira apabila berjaya memecahkan rekod 200 meter yang dicatatkan Nazmizan Muhammad kira-kira 18 tahun yang lalu dengan catatan 21.59 saat. Rekod terdahulu adalah 21.67 saat. Bagaimanapun, penuntut Sekolah Sukan Tunku Mahkota Ismail SSTMI Bandar Penawar ini akur perlu terus mempertingkatkan latihan agar kekal konsisten untuk bersaing di peringkat yang lebih tinggi. Selepas ni sasaran saya lebih fokus training untuk masa yang akan datang. So saya harap game seterusnya saya akan dapat buat masa lagi baik daripada ini. Sementara itu, bagi olahragawati Grace Wong pula, beliau akan memperbaiki lontarannya untuk persiapan Sukan Malaysia Sukma di Sarawak Julai nanti. Tak puaslah dengan tuku besi yang pecah rekod tu sebab bukan yang terbaik. Sukma buat yang terbaik. Manakala bagi Ketua Jurulatih Olahraga Kebangsaan Zainal Abbas mengakui pencapaian serta prestasi semasa yang ditunjukkan atlet pelapis semakin positif. Dan sememangnya kita menjangkakan peningkatan prestasi ini kerana 2-3 minggu sebelum ini dalam kejohanan di Thailand, di kejohanan SEA Youth yang dilangsungkan di Thailand, pasukan Malaysia telah pun muncul juara dengan memungut 13 pingat emas. Baiklah, sekian sukan. Sebelum kita kembali bersama Kamal dan juga Atikah, kita ikuti dahulu ramalan cuaca untuk hari esok. Assalamualaikum. Bersua kembali. Kori dan Koriah dari Malaysia, Wan Ainuddin, Hilmi Abdullah dan Nur Azrah Ayub masing-masing muncul johan Majlis Tilawah dan Mahfaz Al-Quran peringkat antarabangsa ke-58 malam tadi. Wan Ainuddin yang merupakan johan Kori memperoleh markah 94.79%, menewaskan Kori dari Brunei, Awangku Muhammad Abidul Amin, Pangeran Marzuki di tempat kedua dan Kori Indonesia Awaluddin Mohor di tempat ketiga. Sementara johan bagi kategori Koriah, Nur Azrah Ayub meraih markah 90.96%, manakala tempat kedua dimenangi Koriah Indonesia Mastia Lestaluhu, diikuti Koriah Brunei Siti Huzaimah Yadi Rosli. Hadiah disampaikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Khair Bahrom. Mereka masing-masing membawa pulang hadiah wang tunai RM40,000, kepingan emas bernilai RM70,000, piala iringan dan sijil penyertaan. Bagi kategori hafazan lelaki, johan dimenangi penghafaz Mesir Abdullah Said Muhammad Bayumi Al-Kazaz. Manakala naib johan diraih penghafaz Malaysia Muhammad Omar Mansu dan tempat ketiga dari penghafaz Amerika Syarikat Hamzah Al-Habasi. Penghafaz wanita dari Mesir Mayada Mahmud Abdul Rahim pula berjaya memenangi johan hafazan wanita. Manakala naib johan dari Malaysia Farihah Zulkifli dan tempat ketiga dari Lebanon Asma Adra. Saya sangat rasa terkejut dan juga dalam masa yang sama saya rasa sangat gembira kerana johan antarabangsa ini adalah cita-cita saya setelah ini kali ketiga saya mencubanya di peringkat antarabangsa. Mana kali pertama saya bergandingan bersama dengan Ustaz Wan Ainuddin juga, tapi pada tahun 2010 itu kami bersama tidak dapat menjadi johan, dan penyertaan kali yang kedua ini gandingan yang sama bersama dengan Wan Ainuddin kami dapat menjuarai dan mengulangi sejarah Malaysia yang mana memenangi kedua-dua kategori pada tahun 2011 yang kali terakhir yang saya ketahui, dan akhirnya pada tahun ini kami
kami menghadiahkan untuk rakyat Malaysia kejayaan kami. Baik, Nasional 8 berakhir di sini. Visual program Fit Malaysia Police menutup paparan malam ini. Program dimeriahkan dengan penyertaan Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail yang turut sama melakukan kayuhan sejauh 10 km dengan itu. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera.